Terasa tua pula. Suddenly terasa tua. Okay, right. So it's good to see kita punya apa tu, kita punya gambar lama. Dan saya baru nampak beg saya kat situ. Beg saya ni kena curi tau dalam, kena curi waktu apa tu, kena saya punya kereta kena pecah dan beg saya curi. Oh, I miss mine. Okay, alright. So that's about me. And that's about me. So pretty much saya dah ke Athens, Istanbul dan that region for a few times. I lost count lah, dah tak ingat dah. Kau tanya saya berapa kali saya pergi, saya dah tak ingat dah. Right. Tapi apa yang saya nak sharekan pada hari ini lebih kepada experience dan juga macam mana suasana negara-negara ini. Yeah. Okay, bagi siapa-siapa yang pernah sampai ke negara Eropah generally, di Eropah ni dia ada dua saja. Satu English speaking, berbahasa Inggeris, satu lagi bahasa-bahasa native, bahasa native. So kalau negara-negara, of course kita ada England, UK, United Kingdom generally they speak English. Negara-negara pertengahan, negara maju macam Germany, France, they do have their own language tapi English is widely spoken. Right. In some of the countries, region Eropah ni, dia tidak menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dia. So it's going to be very difficult, especially nak baca dia punya tulisan pun tak sama langsung. So that's about Greece. Greece mempunyai identity sendiri and it's not English based. Bila tak English based ni, you can imagine huruf A kita tengok A like this, dia punya tulisan mungkin lain altogether. So it's good to have this kind of sharing session so you can expect macam mana bentuk Greece tu sekarang. It's different daripada kita pergi Switzerland ataupun kita pergi Germany. Dia memang ada bahasa lokal dia, bahasa native dia, German ataupun French. However, English is widely spoken dan kebanyakan maklumat juga kita boleh dapat bahasa Inggeris. But not at Greece. Greece ada, tapi kalau kita lagi jauh, kita pergi ke dalam, what I'm saying about jauh tu maknanya lagi ke dalam, ke kampung lah ayat dia, mungkin susah sedikit. However, Greece offer you a different feelings and vibes kat situ. Bagi siapa yang selalu pergi Eropah, Greece agak unik. Greece agak unik. Saya nak sharekan keunikan what's special tentang Greece. Cuma sebelum kita nak tahu apa keunikan dia, saya nak ceritakan dulu Greece tu kat mana. I'm going to take you to some of the geographical area lah kan. Mesti ramai yang tanya ke mana kita boleh pergi. Greece ni dia punya jiran, the closest neighbor is Turkey. Turkey dekat sebelah, kalau dekat skrin kita tu dekat sebelah kanan kita adalah Turki dan ke bawah daripada Greece adalah Itali yang dipisahkan oleh lautan Aegean Sea tu dan juga Adriatic Sea. Jadi selepas daripada Greece ke atas, kita akan jumpa negara as known what we call as a negara-negara Balkan country. Montenegro, Kosovo, and such lah sampailah naik ke Croatia. Jadi basically sebelah kanan kita ada Istanbul, Turki, dan Greece dan negara-negara Balkan. Jadi Greece berada di tengah-tengah. Kalau kita boleh tengok Greece ni sendiri, dia punya muka bumi, the geographical structure, most of the kat situ being covered ataupun dia berada di dalam bentuk kepulauan. Laut. That's why juga nama julukan dia adalah Aegean Sea, negara Aegean, maksudnya sebab kat situ ada Aegean, lautan Aegean kat situ. Jadi kat situlah Greece. Nak sampai ke Greece boleh macam-macam cara. Of course, salah satu cara dia boleh naik on road, laluan jalan on road lah, naik tanah atas jalan raya boleh. Ataupun you can come dengan aeroplane pun boleh, naik penerbangan ataupun boleh naik ferry. Jadi dia ada macam-macam dia punya Greece. Jadi kedudukan Greece ni kita kena clear dulu, supaya lebih mudah untuk kita susun kita punya itinerary macam mana. Memang bukan tak ada, it's not bukan tak ramai yang buat drive daripada Istanbul, pergi Thessaloniki dan turun ke Athens dan juga kepulauan yang lain. However, penatlah kot, penat. Okay, itu kedudukan Greece. Dan juga ini adalah yang untuk trip akan datang, saya bagi contoh untuk kita punya sharing session malam ni. Ini adalah kita punya itinerary yang kita akan laksanakan pada bulan 3 nanti. However, ini cadangan sahaja. Of course, kita boleh tambah dan kurangkan sebab benda tu kita boleh laksanakan. Kita sendiri boleh modify mana yang kita nak pergi. Tetapi kita punya trip akan basically nak mulakan Greece, kita akan mulakan ke Athens.
Tak ada orang yang start Greece dia pergi ke bandar lain. Kecuali Thessaloniki ada juga. Tapi kebanyakan kita akan start kat Athens sebab Athens ada international airport. Daripada Athens lah baru kita akan bergerak to another places dalam Greece. Yeah. Of course, dalam trip yang untuk kita buat kali ini, kita ada 3 tempat yang kita buat, Athens, Mykonos, Santorini. Nama dia sedap je kan. Kenapa tak pergi Corfu, kenapa tak pergi Rhodes, kenapa tak saya ikut lagi dekat pulau dekat Athens ni. Cuma yang ini mungkin kita ambil mana yang utama sajalah, kita ambil mana yang utama. Alright. So basically kita dah sampai Athens. Daripada Athens, the next day tu kita akan pergi ke Mykonos. Okay, Mykonos also kita boleh buat day trip. Kemudian kita akan spend 2 hari dekat Santorini dan kita akan sambung ke Istanbul. Untuk trip kita ni, kita ambil ke Istanbul sebab kita masukkan dalam dia punya package. However, kalau siapa-siapa tak nak pergi Istanbul, I mean, kalau nak pergi travel sendirilah kan, boleh saja tak masuk ke Istanbul maksud dia. Yang ini untuk kita punya trip pada 10 hari bulan nanti. Okey. So itu adalah itinerary dia. Saya nak sharekan sedikit apa yang ada dekat negara tersebut. Okey. Bila kita pergi Athens ni, for those yang nak imagine, nak membayangkan macam ni Athens ni dia adalah bandar bersejarah. It's a historical city. Jadi dia sama macam kita pergi ke Rome, di mana struktur bangunan dia menggambarkan dia punya zaman kegemilangan waktu dahulu. Right? So there's a lot of building structure, dan bagi siapa-siapa yang tak minat sejarah, ini nak kena beritahu juga ni. Dia akan rasa macam boring gila pergi Athens ni. Sebab asyik-asyik batu. It's all monument, right? As you can see, nama dia pun Parthenon, Erection, Acropolis, Odeon, pun nama dia pun dah dia menggambarkan dewa-dewa atau tuhan Greek purba. Saya tak hafal semua. Ini Tuhan mana tu saya tak hafal semua. But I'm just going to tell you macam what kind of bandar Athens tu macam mana. You pergi dekat satu tempat, you nampak satu bangunan, satu structure dan dia ada sejarah about it. Then you beralih kepada structure yang lain, dan macam itulah dia punya keadaan dia. Dan dia sama seperti Rome, most of people dia berjalan kaki dekat Athens ni. Dan dia hanya berpindah menggunakan public, tapi kadar ataupun dia punya kesesakan dan kedudukan parking dia berada jauh daripada monumen. Macam tu. Sedangkan monumen tu bersebelahan. Tapi disebabkan monumen tu terpelihara, kereta tak boleh masuk, kereta kita terpaksa parking jauh dan kita terpaksa berjalan kaki. So jadi tak best balik. So kita terpaksa berjalan jauh. So dia punya building semua building macam tu, dan you kena berjalan kaki, dan kebanyakan building-building ni ada naik turun dia. Ada berbukit, nanti saya tunjukkan gambar dia, ada bukit. Sebab apa? Dulu-dulu dia buat bangunan, of course at the top of the hill, atas bukit, dan turun bukit balik, then naik bukit balik, pindah ke tempat yang lain pula. There's a lot of walking dan juga nothing much we can do. Ada tak? Ada yang tanya, boleh tak kita nak pergi Athens tapi tak nak berbukit-bukit? Jawapan saya tak ada. Memang dia akan ada bukit. Package Athens akan datang dengan kena ada fitness sedikit, kena berjalan sedikit untuk pergi satu tempat ke satu tempat. Saya sendiri personally, I don't remember all the buildings. Then the best way untuk kita enjoy sama ada kita ambil guided tour, ataupun dekat situ kita boleh being selective mana attraction yang kita nak pergi. There's so many, banyak sangat. Dan satu hari bagi siapa untuk orang seperti saya yang suka sejarah tapi tak berapa sangat nak suka sejarah, mungkin satu hari memadai di Athens. Bagi siapa pencinta sejati sejarah, mungkinlah duduk 2-3 hari di Athens, boleh pelajari setiap monument, structure ada kat situ. This is historical, dan dia ada banyak struktur yang dipelihara sehingga kan bila kita berjalan kita tak boleh sentuh pun bangunan tu. You cannot even touch the stone. Dia memang dia jaga. So itu adalah di Athens supaya kita boleh nampak gambaran Athens ni apa. Jadi mungkin siapa yang dah pernah pergi ke London, siapa pernah pergi ke
Paris, tak adalah, nothing like that. Tapi siapa yang pernah pergi ke Rome, yes, likely Athens seolah-olah seperti Rome, tapi Athens ni mungkin lebih tua sedikit. Right. So bagi kita satu hari di Athens, bila kita selesai di Athens, saya akan tunjukkan few of the gambar tu. Okey, kalau tanya saya, gambar ni adalah apa nama dia? Kalau inilah ujian exam saya rasa saya akan gagal dengan cemerlang sebab saya tak pernah nak hafal nama bangunan ni. Most of the time saya akan pergi dan saya akan baca what's the place about and how it relates dengan sejarah dia dan macam mana dia relates dengan keadaan sekarang. And why this structure masih dikekalkan sampai sekarang. Ini bangunan-bangunan tua, bangunan tua. Dan biasanya dekat sini bangunan-bangunan ni become dia punya kebanggaan negara lah. We can see kebanggaan negara. Tanya saya memang geographically saya memang feel apa nama bangunan ni. Tapi of course that's the reason kita travel, we learn something new every day. So that's about Athens, right? So selain daripada Athens ada lagi satu bandar yang cukup besar juga, nak cakap besar tak juga, Thessaloniki. Thessaloniki ni pun tepi laut, tetapi kita tak stop kat situ. Biasanya orang pergi ke Thessaloniki ni sebab dia nak pergi ke negara Balkan. In our trip, daripada Athens, kita akan mula pergi explore pulau-pulau. Right. Jadi Athens ni dia terkenal dengan dua benda. Satu, sejarah dia, tamadun dia. Satu lagi, because of the kepulauan. Kepulauan dia ada banyak. Ada banyak, of course, yang kebanyakan kita dengar is about Santorini. Yang kita ada Santorini, Mykonos, Corfu, Rhodes, banyaklah. Kalau nak ada masa 10 hari, 20 hari, you can stay Greece and explore semua. Untuk kita punya trip kali ni, mungkin kita nak pergi ke tempat yang terbaik lah, yang dikenali, tempat-tempat yang terbaik yang ada dekat Greece. Right. Satu lagi saya nak beritahu, bila sampai ke Greece nanti, jangan terkejut. Jangan terkejut sebab dia punya suasana dia macam a bit filthy tau. Dia macam kotor-kotor sikit. There's a lots of graffiti dekat dinding, lots of graffiti, orang spray macam-macam. Dia tak kira lah sama ada public transport, macam saya tunjuk gambar tu pun penuh dengan warna-warna. Sampailah dia punya National Bank pun dah tutup kat situ. As we know, tahun 2007, tak silap saya, Greece adalah negara yang muflis. Jadi negara yang bankrupt. Jadi dia bila dia nak bangunkan semula dia punya ni tu, there's a lot of, waktu saya pergi ada banyak macam demonstration. Kita jadi takut sebab dia orang macam nampak macam a bit aggressive. However, it's safe. Saya boleh cakap it's safe, cuma mungkin cara atau gaya dia tu nampak macam tak gentleman aku macam tu. Yes, dekat Athens memang ada banyak scam juga. Saya tak nafikan, sama seperti Paris dengan macam pelbagai-bagai bentuk scam. So dekat Athens ni kita akan lebih berhati-hati sebab dia punya bandar. It's nothing like macam Switzerland, kita tengok gunung, air terjun apa semua. Athens has a different environment of Okay. So daripada Athens, bila kita dah selesai Athens dan kita akan pergi ke next destination, kita akan pergi ke Santorini. Saya rasa kalau orang kata pergi ke Greece ni, Santorini inilah yang Blue Dome ataupun kubah biru tu adalah ikon ataupun gambar yang selalu di Google lah akan jumpa tu. Kita Google akan jumpa tu. Right? So ini bukan saya punya slide ni tiba-tiba nampak macam ni pula macam kuliah pula. Hari tak ada gambar pula. Okay. Tapi maksudnya apa yang saya nak highlight kat sini, saya tak ada cara macam nak tunjukkan. Tapi apa yang saya tunjukkan, kenapa Santorini ni cantik, dia sebenarnya terbentuk daripada dia lagoon laut tau. Dia sebenarnya adalah volcanic area. Dia dah terbenam. Dia dah masuk ke dalam laut dan hanya tinggal pulau-pulau yang di atas. Right. Ini kalau kita boleh Google pun dia membentuk sort of lagoon cantik. That's why kita boleh tengok dia ada tebing-tebing tinggi dengan lautan di sekelilingnya. This volcano, some of the volcano eruption, dia masih aktif. Boleh rasa panas dia, fume dia tu masih keluar fume dia punya asap-asap dia tu masih keluar. Untuk eruption masih keluar.
However, untuk tempat yang kita pergi ni mungkinlah kita tak pergi kita tak adalah nak pergi ke gunung berapi, nak cari yang masih aktif. Untuk travel kita kali ni kita tak pergi, dan membentuk lagoon ni dipanggil caldera. Maksudnya dia tebing tinggi dipanggil caldera. Jadi bila kita pergi ke Santorini, when people say caldera, kita tahu what is caldera dia referring to. Right. Nak masuk ke Santorini, macam saya ceritakan tadi, dia tak boleh naik kereta. Tak boleh lah naik kereta kalau naik ferry kan. Tapi basically kita biasanya boleh naik flight ataupun kita naik ferry. Beza masa dia kalau kita naik flight daripada Athens sekitar 40 minit. Kalau kita naik ferry 5 jam ke 8 jam. Right. Of course kalau tanya saya mana yang lebih baik, of course lah naik flight ni. Of course naik flight. Tetapi kalau kita nak naik ferry ni, it give a different experience. Dia ada, of course kita naik ferry kita akan dapat pemandangannya laut kan, kita akan dapat perasaan yang berbeza, tetapi tak naklah sampai 5 jam. Boring sangat 5 jam. 2 jam tu mungkin okey. Right? So untuk keluar masuk ferry dan naik flight ni there's a frequent, banyak dia punya jadual ada banyak, dan kita boleh pilih lah mana satu bergantung kepada apa yang kita pengalaman apa yang kita nak rasa. Right? Apa yang kita nak buat kat Santorini sebenarnya ada banyak, bergantung kepada masa yang kita ada. Tapi antara benda pertama orang pergi yang selalunya high ranking, orang pergi ke satu perkampungan yang asli, old settlement, dekat tempat yang kita panggil Pyrgos. Kat situ yang kita tengok ada kawasan-kawasan rumah-rumah, ada lorong-lorong kecil, ada kerusi warna biru. Kat situlah kebanyakannya. Kita akan spend masa dekat sini berjalan kaki. Jalan kaki. Kalau salah satu lagi, orang selalu pergi ke Red Beach. Red Beach ni dia adalah pantai yang berwarna merah. Pantai di berwarna merah. Sekejap lagi lah saya tunjukkan. Satu lagi kita akan pergi ke kampung Oya kan, tapi sebut dia Iya. Iya yang unik di mana orang selalu tengok sunset ataupun matahari terbenam. Ini orang kata di manakah romantiknya Santorini adalah ketika sunset. Jadi pengalaman untuk merasai matahari terbenam di Santorini is a must, suatu pengalaman yang mesti dilalui oleh semua orang, dan orang kata dia must do. Cuma pada ketika ini sunset kan, jadi ramailah orang akan melepak-lepak dekat luar menunggu matahari terbenam. Jadi turis punya tempat lah dia datang. If you want to try food pun boleh juga. Cuma saya ni kalau buat makan ni saya reserve sedikit. Dan satu lagi kita boleh tengok tapak arkeologi Akrotiri. Tapak arkeologi ni dia macam satu tempat yang besar. Dia tengok daripada sejarah macam mana bangunan tersebut tertimbus daripada volcanic punya eruption yang telah memusnahkan dia punya settlement sebelum itu. Right. So ini adalah aktiviti-aktiviti kita kat Santorini. Sebenarnya ada banyak lagi. Kita boleh naik boat pergi ke volcanic, banyak mandilah apa-apa semua. Tetapi yang ini saya nak highlightkan sedikit supaya kita boleh manage kita punya expectation. Okay. How Pyrgos looks like? It looks like this. Dia kawasan lorong-lorong kecil, dia punya rumah-rumah batu, dan biasanya kita tengok ini yang sangat banyak orang letak dekat internet. Warna dia memang kebanyakan rumah batu warna biru, batu biru dia punya keadaan dia. Dan kita akan berjalan dekat bandar-bandar lain seperti Fira. Fira ni pun besar juga, tempat yang kita boleh pergi, right? Ini adalah Red Beach dia. Itu adalah kesan daripada volcano. Kesan daripada volcano menghasilkan pantai atau pasir berwarna merah. Berbeza dengan siapa yang pernah pergi. Kita boleh pergi juga untuk Red Beach. Dan kita boleh pergi yang saya rasa gambar yang paling most photograph ni yang inilah. The Blue Dome ni kan. Sebenarnya dia punya tebing tepi caldera ni dia structured macam ni. The higher that we go, then kita boleh nampak gambar yang lebih cantik daripada atas. So disebabkan itu dia punya muka bumi caldera ni naik turun. Kita mesti ada physical fitness sedikit, mesti ada boleh kuat sedikit lah, kuat sikit berjalan untuk kita naik turun ni. Kalau kita rasa penat, kita berhenti, kita minum air.
Kalau then kita akan teruskan lagi. So kita boleh tengok dekat sini fotograf yang ada dekat Santorini jenis-jenis macam ni, dan gambar-gambar ni kebanyakan tak perlu edit pun. Dia memang dah cantik. Snap from your phone, you will get this kind of result. That's how beautiful Santorini is. Dan kita ambil lah sudut mana pun, dia akan kelihatan cantik. Kalau tak kelihatan cantik, dia akan kelihatan unik dan estetik. It looks different. Gambar tu memang kita boleh nampak, cantiklah gambar ni, something like that. Okay, that's about Santorini. Yang ini Akrotiri tadi. Dia preserve semua bekas-bekas sejarah daripada kesan volkanik sebelum ni. Right. So itu dalam masa aktiviti 2 hari kita dekat Santorini. Of course, kalau tanya, boleh tak kita stay lebih lama dekat Santorini? Boleh. Ada orang pernah duduk dekat Santorini sampai 5 hari, 7 hari because there's so much activity. Santorini pun besar sebenarnya, dia besar. Okay, bagi siapa-siapa yang datang Santorini, dia biasanya antara kos yang mahal adalah penginapan. Kecuali kita ambil penginapan disebabkan kita ambil penginapan yang mahal. Selain daripada itu, kebanyakan adalah transportation, kita nak ambil flight, ferry, kind of thing. Kalaulah kita nak rumah yang jenis-jenis macam ni, saya tunjukkan macam ni. Ini biasanya dekat Fira, yang di mana saya beritahulah kalau trip saya memang tak pergi. Sebab mahal gila. Mahal gila tu maknanya mungkin 4 digit harga dia. Kecuali you request for it dan kita bersetuju untuk bayar, tak ada masalah. But it's so expensive yang biasanya diduduki oleh orang-orang yang rich and famous lah, celebrities. Dia memang duduk kat situ. Right? Dan keunikan dekat tempat macam ni, dia punya rumah ni semua konsep dia dia ada tebing. Jadi maknanya kita dekat cliff tau. Every time kita duduk dekat area rumah Fira Stefani ni, semua yang kita dekat tebing-tebing, bawah kita nampak laut. Kebanyakan orang ambil gambar kat sini. Dia ambil gambar kat sini sebab dia memang orang kata Instagramable ni foto. Satu lagi, kalau bagi siapa yang tak nak duduk kat tebing laut, alternatively boleh duduk dekat kawasan-kawasan berhampiran dengan pantai. Kamari boleh, Peribolos boleh, Perisa pun boleh. Tempat-tempat ni dia tak ada tebing-tebing tinggi macam kat Fira tadi, tetapi dia mempunyai kawasan laut lah, ocean vibes. Ataupun kita boleh pergi seperti kampung-kampung. Kampung-kampung dia lebih kepada aktiviti sosial, masyarakat dia seperti Pirgos. Kat sini masalah dia bukan berbeza dengan Fira. Fira ni dia memang buat untuk hotel 5 bintang, style macam tu. Tapi macam kat Pirgos tak. Dia macam town sedikit, affordable, tapi hotel dia biasa-biasalah. Macam tu ayat dia, biasa-biasalah, lebih kurang macam tu. So, penginapan kat Santorini is up to you. Depend to your budget and what's your expectation would be. Kalau nak penginapan yang ada nampak tebing-tebing tinggi kaldera, mungkin Fira antara satu tempat yang sesuai pergi. Ataupun kalau kita nak pergi kawasan-kawasan kampung, kita boleh pergi kat Pirgos. Nak cakap kampung, tak kampung sangat lah. Sebenarnya the town, town Pirgos tu. Right, boleh. Dan dia punya, kalau macam kat Fira ni, kalau kita ambil hotel yang mahal, can be 3-4 figures punya ni lah. 3-4 digit punya harga. 3-4 digit untuk semalam. Dan harga dia untuk ke macam Pirgos atau mana-mana lebih kecil ni, dia lebih murah sedikit. Right. Okay. Alright, itu penginapan di Santorini. Ada soalan? Penat pula nak cerita Okay, right. Assalamualaikum Cik Irwan. Waalaikumsalam. Saya Hamisa, saya nak tanya. Macam yang untuk trip yang akan datang ni, kita akan menginap di mana di Santorini ni? Okey, saya sebenarnya tak masuk bab tu lagi sebab saya cerita generally, tapi tak apalah. Bagi siapa-siapa bulan 3 nanti, saya tak booking apa-apa lagi dekat sana. Sebab nanti kita macam ni, sebab kita small group, saya akan tengok dulu dari segi composition group kita. Berapa orang. Jadi daripada situ nanti saya akan tengok sesuai dengan bajet, sesuai dengan kita punya itinerary, nanti saya akan tentukan. Biasanya
kita tak adalah, itulah saya cakap tadi, kalau macam dekat hotel-hotel mahal 5 star tu taklah ya biasanya. Tetapi penginapan kita ni selesa, sesuai lah untuk kita as a small group, untuk kita bergerak pun lebih mudah dia punya ni. Saya tak ni lagi puan, saya tak, I have not yet look into the details untuk trip bulan 3, tapi insyaAllah bila kita dah start ni, nanti saya rasa kita akan buat engagement yang lain, saya akan beritahu lah kat mana penginapan nanti. Okay, okay puan? Alright. Alright. Okay. Okay, let me Terima continue kasih. sekejap. Sama-sama. Inilah macam saya cakap tadi, Kak Fira semua macam ni. Memang style dia memang faham-faham lah dia senang cerita macam ni, kalau nak boleh tapi harga mahal lah. Itu je lah ayat dia. Right. Okay, untuk Greece, macam mana kita nak bergerak kat Greece? Greece ni sebenarnya naik bas pun boleh, naik kereta pun boleh, semua boleh. Tetapi macam kat town, macam kat Pyrgos tu, bas tak boleh masuk lah, bas akan berada kat luar, dan most of the time kita akan gunakan kekuatan yang ada, iaitu kaki kita. Kaki kita. Dan kalau kita boleh tengok tadi, kaldera ni sebenarnya tinggi rendah dia tu, berbukit-bukit. Bukit pun tidak, adalah tinggi, dia tak sama, it's not a flat land. Dia is a kaldera, Jadi kita sikit sebanyak, kalau siapa yang ada masalah untuk berjalan, saya sendiri beritahu dekat Facebook saya, kalau ada masalah berjalan, perlukan bantuan untuk berjalan, berkerusi roda, saya tak recommend. Bukan tidak boleh, tetapi kita tak dapat out of apa tu yang memerlukan tempat-tempat akses yang tinggi atau terpaksa naik turun. Okay. Untuk daripada satu tempat ke satu tempat, kita ada beberapa option. Bagi siapa nak travel, you can boleh sewa motosikal pun boleh. ATV pun boleh. ATV tu yang quad motor tu kan. Ataupun kita nak naik kereta pun boleh. Public transport pun boleh. Naik bas pun boleh. Banyak sebenarnya. Untuk kita punya itinerary ni, biasanya kita akan tinggal di mana kita boleh akses, tetapi mana yang jauh kita akan naik chartered. Kita akan naik chartered transport. Sebab contoh macam kita nak pergi ke Red Beach tadi tu, dia agak bawah sedikit, situ kita chartered je. So kita tengok ke mana destination yang kita nak pergi nanti. However, bagi saya lah, untuk bandar-bandar yang macam Fira ataupun Pyrgos tu, dia memang paling best sebenarnya jalan kaki. Time tu lah kita nak ambil gambar, memang bagi saya that's the moment. That's the moment. So just make a comparison, kita boleh naik macam-macam cara lah. Tapi apa yang lebih penting kat sini, mesti ada fitness sedikit lah. Kita doa-doakan supaya kita diberi kesihatan yang baik, kaki kita pun masih kuat untuk melangkah. Dan bagi siapa yang dah biasa hiking ataupun naik gunung ke, saya rasa mungkin tak berpeluh lah kot. Tak berpeluh. This kind of thing. Jangan risau, kita tak adalah, bagi siapa yang tak larat, tak adalah kita nak tinggalkan gitu kan. Tetapi kat sini kita manage expectation supaya kita boleh dapat benda yang terbaik dekat Greece nanti. Salah satu option lagi yang become an activity adalah naik keldai donkey. Naik keldai. That's why ada orang kata naik keldai merata-rata dekat Greece. Yes, dekat Santorini. Memang betul pun, sebab keldai atau donkey is salah satu transportation. Fun juga kan kita naik je tu kan. Saya rasa macam menarik lah bagi siapa. Tapi bagi siapa ada back pain ke, tak boleh naik donkey. Korang pernah naik donkey tak? Pernah naik kuda? naik donkey ni dia macam naik kuda, tetapi donkey ni macam binatang yang pemalas sikit. Jalan slow ketekan teknologi lah to give imagine. But dia tak macam kuda lebih agresif, kita boleh tunggang lebih laju. However, dia punya feelings naik ke atas tu sama. Bagi siapa yang pernah naik unta, perasaan naik keldai tu boleh lebih kurang sama. Naik unta level sampai pergi umrah naik unta tu kan. So perasaan dia sama. So keldai menjadi salah satu aktiviti ataupun jadi satu transportation kat sana. Tapi for some tourists, kita just naik keldai ni for the sake of bawa kita lah. Kita pergi jalan naik keldai, itulah something like that. Bagi siapa yang tak suka, sebab keldai ni dia ada bau. Of course lah dia ada bau. Bau keldai. Bau keldai, nak cakap ke mana bau keldai.
Dia akan melepas merata-rata dan orang kata memang tai-tai kedai ni all over, banyak-banyak. So this is some activities yang juga kita boleh buat dekat Santorini. Okay. Lain-lain tu cuba kita tengok, kalau saya boleh tunjukkan gambar kat sini, you just imagine tebing-tebing tinggi kaldera ni. So bagi siapa yang naik turun lutut sakit ke, it's going to be a painful experience lah sedikit. Kena faham juga macam mana bentuk muka bumi Santorini kat sana. Okay, right, that's about Santorini. So saya nak move kepada satu lagi pulau yang kita sebut Mykonos. Banyak nama-nama pulau dekat Santorini, dekat Greece ni berakhir dengan OS, OS, OS belakang. Mykonos, Milos, Piros, bla bla bla, Zaikonos, banyaklah. Cuma apa yang berbeza, Mykonos ni dia tak sama, dia tak bukan kaldera seperti Santorini. Dia lebih kepada flatland, dia banyak ada pantai yang sangat good, very good untuk a long beach. It's a long beach and it's very good untuk aktiviti berpantai. Aktiviti berpantai, betul lah macam tu. Right? So dia orang pergi ke situ, kita boleh buat day trip pun sebenarnya ke Mykonos daripada Athens. Kita tak perlu menginap sana kalau kita tak nak pun, right? So dia memberikan situasi ataupun macam pulau yang biasa kita ni lah, pulau yang biasa kita pergi, right? Okay, so antara Mykonos dengan Santorini, beza dia senang saja. Santorini adalah kaldera, dia tinggi, dia adalah volkanik punya lagoon. Mykonos ni dia lebih kepada pantai, dia pulau yang kecil, right? So itu adalah Mykonos. Kalau kita boleh tengok, begitulah lebih kurang. Dia lebih flat, dia ada waterfront, lots of waterfront, ada lots of marina, dan juga dia banyak air. Right. So itu adalah saya punya kongsian tentang 3 destinasi utama, macam mana kita nak tempat yang kita nak pergi ke Greece. Okay. Alright. Dah berapa minit dah saya bercakap ni? Dah 40 minit. Okay. Untuk siapa-siapa yang nak pergi, saya nak sharekan persediaan kembara. Antara dia tentang kita punya mata wang yang kita nak dia pakai adalah euro. Mata wang yang kita pakai adalah euro. Card of course widely accepted, tak ada masalah. Bagi siapa nak pergi, okay, trip dengan saya, biasanya trip kita orang pergi, kita consider as a travel buddy. Kita pergi travel sama-sama. Saya ni saya travel dan saya enjoy travel dan saya dapat jumpa benda yang baru. Saya pergi tempat yang baru, saya tengok daripada sisi yang berbeza. I've been to Greece for many times, but every time I go to Greece, I will see a different things. So I like that kind of feelings. So I hope the travel buddy going to have the same things as well. Mungkin sebelum ni dah pergi travel, but what we're looking for supaya kita jadi kawan-kawan waktu kita travel. Sebab tak ada travel yang paling best bila kita travel dengan kawan-kawan yang best. Jadi to join us mean to be my travel buddy lah, to be my travel buddy. So travel kita memang biasanya kita very small. Saya tak buat naik bus 6 ke 7 orang je. Then kita sama-sama, kita sama-sama. Apa yang saya buat, semua travel buddy akan buat. Apa yang saya makan, itulah travel buddy akan makan. Macam itulah istilah dia. Cuma mungkin bantal kita beza-beza, tak adalah nak tidur sama-sama pula kan. Itu pula cerita dia. Tetapi apa yang saya nak highlight kat sini, being a travel buddy, sebenarnya kita nak foster a close connection among us. Sebab kalau kita travel ni, kita nak kawan yang the best, sebenarnya kawan yang ngam dengan kita kan. Tapi to meet new people also something that's very exciting. Setiap kali dia benda yang sangat menyeronokkan, right? So bila kita travel, macam saya beritahu tadi, saya just nak highlight few things. Bag yang sesuai untuk bawa, ini cadangan, ini kebiasaannya. Bag biasanya kita bawa satu backpack atau hand luggage. Satu lagi bag trolley. Bagi siapa-siapa yang nak bawa beg besar-besar, sebab kita tak ada, you have to terpaksa bawa lah, you terpaksa carry your things. Siapa yang bawa beg sampai saiz 32 inci tu, tu letih lah tu. Kalau kita nak bawa beg yang banyak sekalipun, pecahkan beg tu ke dalam beg yang kecil. Right.
kita tak rasa sengsara dia kalau kita naik kapal terbang sebab beg kita letak, kita check in dan kapal terbang akan bawa. Tapi bila kadang-kadang kita terpaksa bawa sendiri di kaldera, naik turun bukit, kadang-kadang benda yang 1 kilo pun terasa seperti 100 kilo berat dia. So it's good to have a strategy macam ni kita nak buat beg. Saya selalu cadangkan kalau nak bayangkan ini adalah dimension bag 20 inci ni adalah beg yang kita masuk kabin atas kapal terbang. It's a cabin size, Yang 28 inci and above, 32 inci ni yang besar gedabak tu. Saya pun tak tahulah nak besar mana dia kan. 32 inci up to 32 inch. Ini yang besar. Yang saya cadangkan, saya bawa 24 inci, right? Dan juga bawa satu backpack. Jadi kita nak bergerak senang, kita bawa satu backpack dan ataupun beg kecil dan kita boleh sambil tarik beg trolley kita. However, sudah cakap, this just cadangan untuk travel, nak cakap light tak juga light, tetapi travel yang selesa. Sikit sebanyak benda ni akan letih kan, tahu kan, travel kita ni disebabkan oleh beg kita juga. Okay? So itu adalah beg yang kita cadangkan. Okay, ramai yang bertanya macam mana COVID-19 and test quarantine. So far, Alhamdulillah, untuk kita masuk ke Greece tak ada sebarang COVID-19 test atau balik Malaysia pun tak ada. Harap-harap dikekal. Kita terima banyak pertanyaan ataupun orang yang minta pandangan how it's going to look like tentang COVID-19 sebab China dah buka border dan dia dah ada the spread, dia dah mula merebak semula macam mana. Saya tak dapat nak jawab soalan tu. To be honest, saya tak dapat jawab soalan tu. This is a global punya situation. However, kita selalu doakan yang terbaik lah supaya tak effect. To be honest, dengan pada semua, bila kita ada COVID-19 PCR test ni, dia adalah satu pengalaman yang sangat tak best waktu kita travel. Just to share with you kenapa tak best. PCR test kadang-kadang dia keluarkan result lambat. Sedangkan kita perlukan PCR test untuk kita naik kapal terbang. Itu sahaja, kalau tanpa PCR test, kita tak dapat naik kapal terbang. Situasi itu saja dah membuatkan perut kita rasa macam dah tak sedap dah travel. So hopefully kita doa-doa supaya keadaan tidak teruk, terkawal dan juga kita masih bebas untuk travel. Ada juga yang tanya saya apakah vaccination yang dia terima, semua dia pakai, tak ada masalah, insyaAllah. Yang risaulah Sinovac and the gang, tak ada masalah vaccination. Kalau of course dekat Eropah kebanyakannya semua dah tak ada pakai face mask, dah tak ada pakai protection per se. Tapi kalau nak bawa, boleh bawa. Dan juga saya selalu pesan, kalau siapa nak travel ke Europe, bawa self-test saliva tu kan. Self-test saliva kita boleh beli dekat bukan Boots, Watson Guardians tu yang RM5 tu. Bawalah dalam sekotak ke 2 kotak. Just in case you tak rasa sihat, then you boleh buat your own self-test untuk tu. Ini kita cerita tentang COVID because COVID is still there. It's still there. Kita cuma buat langkah-langkah protection untuk kita protect diri kita. Okay, next adalah masuk makanan. Makanan ni senang je, kan? Makanan senang je. Kita tak complicated kan. Nanti kita akan pakat macam mana nak bawa makan, tapi bagi siapa yang nak makan kat situ, I can say the meal can be around 10 euros to 15 euros, this kind of thing. Ada masa dia mungkin kita pakat, jom kita share duit, bagi 10 euro seorang, dan kita boleh masak. Kita boleh barang makanan dan kita boleh masak. Sebab kita travel kecil ni kita senang nak arrange. Kita senang nak arrange, tak payah risau tentang makan insyaAllah. Dan belum pernah berlaku lah orang yang mati sebab tak makan waktu travel. InsyaAllah ada makanan dia. However, makanan halal dekat pulau-pulau especially dia agak terhad. Saya tak tahu yang recent sebab lepas pandemik saya tak pernah pergi Greece lagi. Tapi kita tengoklah apa yang kita ada nanti. So jangan risau tentang makan, kita akan pastikan kita tak lapar. Kita akan pastikan kita tak lapar sebab kita travel sama-sama ni. Siapa yang nak bawa pack kembara ataupun meal yang ready to eat punya, boleh bawa, tak ada masalah. Cuma saya rasa jangan bawa lah beras ke, tak payah bawa. Beras tak bawa. Kalau kita nak masak nanti kita beli beras kat sana, insyaAllah beras boleh jumpa kat sana. Okay? So dari segi makan ni kadang-kadang kita terlalu risau, kecuali bagi yang ada diet restriction, makan contoh vegetarian atau ada kawalan terhadap makanan dia, dan you have to aware lah tentang benda ni. Contoh dia,
Ada kawan yang memang dia kalau dia tak makan nasi, dia akan menggigil. Saya kenal orang tu. Dia tak makan nasi, dia menggigil. ID saya memang kena makan nasi. Kalau tak makan nasi, dia macam hari dia memang tak lengkap, hari dia tak penuh. Tak ada keceriaan langsung. Dia mesti makan nasi. So itu your own ni. Just let us know supaya kita akan pastikan semua orang dalam kesihatan yang terbaik lah waktu travel. Jangan risau. InsyaAllah kita tak adalah paksa-paksa untuk dari segi makan ni. Kita faham je. Alright, kita sebab bagi saya dalam sejarah Singapore Travel, bila kita masak sama-sama, makan sama-sama, paling penting kita duduk di meja yang sama-sama, kita punya silaturahim ataupun networking kita jadi lebih baik. InsyaAllah kita start to know each other. Kita akan, this is the one ataupun this is bagi saya benda yang paling best waktu travel, bila kita kenal orang yang baru, has a different background, has a different story daripada kita. So basically saya memang sit, eat and laugh together. So far tak adalah kita nak nangis sama-sama, kita nak pengalaman yang best saja. Right. So untuk penginapan tadi ada tanya, kebanyakannya kita akan ambil dalam bentuk apartment. Konsep apartment ni nak cakap macam guest house pun, itulah. Guest house pun ya, istilah dia. Maksudnya dalam satu unit tu dia ada beberapa bilik. Ada beberapa bilik. Mungkin ada 3 bilik. Jadi kita setiap orang adalah dia punya ruangan private masing-masing. Cuma apartment ataupun guest house ataupun holiday apartment ni, dia satu rumah, bilik masing-masing adalah toilet. Toilet tu yang kadang-kadang kita sesama kita lah share. Sebab kita tak ambil hotel room, kita tak ambil hotel room for now. Kalau kita terpaksa ambil hotel room, kebanyakan hotel room ni tak ada tempat facilities untuk kita masak. Kita terpaksa makan luar. Of course, hotel, kebaikan dia, you have your own private room, your own toilet, is all for your disposal. Ni. However, kitchen ni dikurang sedikit. Right? Dan tempat-tempat ni bergantung kepada kita punya destinasi yang kita nak pergi nanti. I will bagi travel buddy nanti insyaAllah. Biasanya kita akan buat session lagi, kita akan buat meet and greet dan kita akan buat pre-departure briefing. Dan kat situ saya akan beritahulah kat mana penginapan kita, macam mana nanti makan, kita akan cerita nanti. So benda-benda tu semua kita akan buat bersama-sama. Right. Untuk kita punya open trip, I come to the last section of the presentation tonight. Untuk kita punya open trip, kita ada pada 3 sehingga 10 Mac 2023, 2023 in March. Yang ini open trip, maksudnya kita ada kekosongan lagi. Tapi bagi siapa yang nak buat private trip, pergilah at any time. Waktu yang sesuai sebenarnya waktu off-peak season. Off-peak season ni sebenarnya adalah waktu-waktu antara bulan September ke atas, Oktober sehingga April. Nak cakap off-peak pun tidak sangat off-peak berbanding dengan bulan peak season. During peak season, waktu tu kita akan berebut-rebut dengan orang putih. Sebab Santorini, pulau-pulau dekat Greece ni dia menjadi pilihan orang Eropah juga. Waktu peak season harga dia lebih mahal dan kebanyakan has been fully booked, benda-benda macam ni, right? So plan your time very well. Okay, waktu kita nak pergi, kalau kita pergi bulan 5 ke atas, cuaca dia kadang-kadang cuaca pulau. Cuaca pulau macam mana nak kata? Dia humid, dia ada matahari dan dia agak panas, agak panas. Berbeza kalau kita pergi winter, untuk bulan 3 kita jangka dia suhu dia sekitar 15 darjah. Dia sejuk-sejuk juga, dia masih sejuk-sejuk tapi dia bermatahari. Dia punya situation. Jadi choose your time well. Okay. Untuk pergi nanti, kita punya rate adalah 8570 dan juga saya letak kat situ dia hanya untuk 13 tahun ke atas. Bagi siapa-siapa nak bawa anak. Dan kita mesti physically fit. Fit bukan fit, maksud dia kat sini bukan ada badan berketul-ketul tu tau. Bukan ada six pack, tak payah. Fit tu maksudnya dia boleh berjalan, sihatlah tubuh badan. Takut nanti ada pula yang terpaksa pergi ke gym nak build up badan, tak payah. Asalkan badan kita sihat, then should be okay. Right. So apa yang include, biasanya kita akan include semua sekali, iaitu kita punya return flight daripada Kuala Lumpur, accommodation dan juga sebarang transfer. Seperti yang saya beritahu tadi, transfer sama ada kita ferry ataupun flight, insurans dan juga of course saya sebagai tour leader nanti insyaAllah.
Tetapi kat mil nanti kita tak masukkan, yang ini kita akan pakai. Kita akan pakai, jangan risau. Dan juga kalau ada aktiviti-aktiviti yang kita nak buat, contoh kita nak naik boat pergi ke volkanik, pulau volcano tu, itu kita tak masukkan. Dan juga sebarang personal expenses lain. Bagi siapa-siapa yang berminat, boleh hubungi travel consultant kita yang sedia membantu, insyaAllah. Aziz, Anis ada, Anisha ada, Amy ada, Iza ada, boleh tanya maklumat lebih lanjut untuk tanya bagi siapa berminat ke Greece pada bulan 3 nanti. Bagi siapa-siapa yang ingin pergi pada waktu tu lain, silakan. Saya rasa pengalaman Greece adalah suatu pengalaman yang sangat unik dan dia mempunyai identiti dia tersendiri dan supposed to be in kita punya bucket list. Kalau tanya saya personally, berbaloi tak nak pergi ke Santorini atau Greece? Bagi saya 100% yes. 100% yes. Dan bagi siapa yang pernah pergi Santorini, Greece itself dia ada banyak sangat pulau tau. Dan pulau tu ada banyak, dan kalau kita spend 5 hari pun tak cukup-cukup lagi. Macam itulah nak bagi gambaran. Of course, daripada extend daripada Greece, kita boleh pergi ke Cyprus dan juga negara-negara lain. For me, it's a good travel destination yang kita boleh rasalah the different vibes together berbanding negara-negara Eropah yang lain. Right. Saya mungkin kalau ada nak soalan nanti, tak apa, nanti saya serahkan dulu. That's all about my presentation, sharing saya pada tengah hari ini, pada malam ini. So saya serahkan semula kepada Ibnu. Kalau ada sebarang soalan, boleh tanya soalan, insyaAllah. Okay, terima kasih semua for your lending ears. Okay, Ibnu, silakan. Okey, terima kasih Aidi. Ini ada satu soalan daripada Siti Kamarudin tadi, yang kalau monumen-monumen di Greece tu perlu bayaran ke kalau nak masuk? Okey, macam ni. Ada monumen percuma. Tapi biasanya monumen percuma ni monumen percuma lah kot. Contoh saya bagi contoh, kalau kat Malaysia ni, kalau kat Malaysia kita ada Tugu Negara. Kejap, Tugu Negara kat Malaysia tak payah bayar kan? Okey, tak payah bayar. Okey, alright. Okay. Monumen macam tu, yes, is free, tak ada masalah, tak payah bayar. Monumen yang dipelihara macam Acropolis, itu kena bayar. Dan dia bukan hanya satu monumen, satu bayaran. Kadang-kadang satu bayaran untuk the whole bunch of monuments. Ada banyak yang kita boleh travel. So it's worth untuk masuklah. Kalau tanya saya, I've been to Acropolis. Bagi saya sehari itu habis kat situ je. Terlalu banyak sub ataupun elemen structure yang lain yang dimasukkan dalam attraction. Ada yang free lah, macam saya cakap tadi, ada yang free. Saya pun tak ingat lah benda yang free kan. Nak pergi setakat pergi dia punya istana tu is totally free. Okey lah sebenarnya jalan kat situ, tapi kita kata yang biasanya bayar ni memang is something outstanding. Something outstanding mungkin dia akan bayar kat situ. Okey, yang seterusnya daripada Azniza tadi, dia dah tanya kalau betul-betul nak explore Greece berapa hari? Kalau betul-betul ayat tu sebenarnya saya tak ada nak bagi jawapan, tak dapat nak bagi jawapan sebab sama jugalah kita duduk kat Malaysia dah berpuluh tahun kan, tak semua kat Malaysia kita dapat explore. Cuma apa experience, rule saya biasa bila saya nak buat travel ni, macam mana saya nak pilih berapa hari sesuai, cara saya nak buat, saya selalu tanya satu soalan. Saya nak cari apa kat situ? Apa yang saya nak rasa? Macam tu tau. Sebab kalau kita cakap kita nak cover semua, dia mustahil. Right. Jadi kalau macam saya cakap, okay, saya nak pergi situ, hanya nak merasa naik donkey, nak pergi volcano. Right. So kita boleh sesuaikan itinerary kita, asalkan yang utama tu kita masukkan. Tapi kalau kita cakap, okay, saya nak duduk kat situ, nak kenal budaya, kenal makan, kenal orang, community setempat, mungkin you need more than 1 month kat situ. Jadi always ask yourself, apa yang kita cari dalam setiap kembara kita. Right? Dan kadang-kadang, apa yang kita cari dalam kembara kita takkan sama dengan apa orang lain cari. So hati-hati dengan apa yang kita baca kat Facebook. Orang kata best, tapi dia yang best. Kita tak rasa best pun. Jadi untuk answer Niza, sebenarnya depends. Bagi saya, typically kalau kita dalam satu perjalanan daripada Malaysia, 7 ke 9 hari itu typical lah waktu cuti. Takut nanti ambil cuti 15 hari,
balik nanti bos dah suruh berhenti pula kan. Susah pula. Itulah, Kang cuti lama sangat, bos marah pula. Kan? Tapi apa yang idea recommend selalunya okey, saya puas hati. Okey Okey, rumah best, tempat best, semua best. Itu cerita Scotland tu. Okay, Aidil, Tapi- ni saya ada dua soalan yang saya sendiri mungkin nak tanyalah. Yang pertama tadi pasal test COVID yang kena bawa pergi tu. Andai kata ada yang positif, apa tindakan yang pihak korang akan ambil sebab ada kuarantin semua tu? Sekarang nangis pula tak boleh ikut jalan-jalan. Jawapan waktu sekarang jawapan waktu sekarang makan ubat cepat-cepat baik, hujung kita jalan balik. Sebab rules mana-mana kita pakai sekarang ni, siapa-siapa yang positif have to keep yourself isolated kan, maksudnya duduk kat rumah 3 hari dah baik apa semua, dan rasa okey kita keluar. Tapi bagi siapa yang rasa macam badan dia kuat ke kan, okey je ni, sakit sikit keluar je lah kot. Ini ayat off record keluar je lah, tak ada siapa pun nak check kita ada gelang merah ke. Nobody care about that pun sebenarnya. Sebenarnya apa yang lebih penting, badan kita rasa macam mana. Kalau kita rasa boleh take up, sebenarnya badan kita boleh lawan je COVID tu, pasti kita boleh aktiviti seperti biasa. Kalau kita positif, kalau kita rasa tak sihat, yes, kita akan advise stay, duduk dalam bilik. Right. Selalunya kita tak akan tinggalkan macam tu. Kita akan stay dan you recover. Katakanlah waktu nak balik nanti terkena kan. Okey. Kalau macam saya akan advise tak apa, jom kita balik Malaysia macam biasa saja. So sebab airline dia tak tanya, oh you sakit COVID tak? You dah ada PCR test? No, that's not going to happen. Jadi diorang pun tak tahu kita ada COVID. However, kita ada self responsibility untuk jaga dan protect orang lain juga supaya tak terkena, kan? Dan juga jangan ada simptom-simptom yang nyata lah dekat airline ni. Dia nampak kita batuk-batuk sesama pun, mungkin dia tak bagi kita naik kapal terbang. Right. So basically just to answer the question tentang pandemik, kalaulah positif, nauzubillah min zalik, kita kena rest, dan cara kita recover tu sama macam kita kena COVID sebelum ni. Badan kita, antibody kita kuat dan kita boleh lawan, dan sehari 2 hari pun boleh baik dah. Bagi macam saya pernah kena COVID tapi saya tak tahu kena COVID, saya aktiviti macam biasa. Saya minta maaf kepada siapa-siapa yang terjangkit daripada saya, tapi saya rasa badan saya still healthy. Badan masing-masing berbeza-beza. Hopefully kalaulah worst case scenario boleh berlaku jangkitan macam tu, tak ada masuk, there's no hospitalization required, most of the time stay at home lah, duduk kat bilik macam tu. Okay, one more. Kalau kan entrance fee dengan meal tu asing kan, macam mana kalau ada part of group yang mungkin tak nak masuk dan ada part of group yang nak masuk? Entrance fee dengan? Maksudnya kalau entrance fee ke mana-mana attraction ke bayaran tu, ada certain part of the group tak boleh masuk dan ada certain part dia nak bayar. So how? Okay, biasanya tempat-tempat yang kita pergi ni dia akan offering different, macam mana dia ada activity alternatif. Contoh dia macam tu. Saya bagi gambaran macam ni kalau kita pergi, let's say lah, kalau kita nak pergi ke naik boat, pergi ke volcano punya island tu. Bagi siapa yang tak naik boat, tak payah naik boat pun dekat tepi aktiviti tu ada banyak. Something macam tu. Dia tak adalah, kalau tak pergi kita akan mati kutu. There's no activity, it's not going to happen. Alternative activity also best juga sebenarnya. That's the reason why kenapa kadang-kadang orang tak buat pun attraction dia tak masuk pun. Sebab aktiviti yang tak ada bayar pun best. Ya dia macam itulah. I'm quite bit biased, tapi istilah dia gitulah. Kenapa nak bayar bila yang tak bayar pun dah best dah. Ya dia gitu. Okey, saya nak buka kepada siapa-siapa kalau ada soalan nak tanya kepada ID. ID? Silakan. Besides March, do you intend to organize another trip? Okay, there's a two reason. Dalam kita punya main ni lah, kita punya decision untuk organize trip. First of all, kita always look at the airlines punya availability. Nowadays memang nak dapat airlines pun susah. Bukan susah, istilah dia, it's a bit
Yalah, as you know, airline ni belum 100% lagi operating. Jadi jumlah penerbangan tak banyak. Kita memang bergantung kepada jumlah penerbangan. Satu lagi, kalau siapa yang nak masuk Greece terus, later on, mungkin we are looking at penerbangan daripada Singapore. Singapore ada satu penerbangan yang airline yang dipanggil Scoot, SCOOT, right? Tapi kena pergi ke Singapore lah dulu, something like that. So this kind of airlines punya situation menyebabkan kita agak sukar nak tentukan bila kita punya next trip. Right? Oh, okay. Okay, keduanya, kita tak akan buat trip during peak season. Oh. Bulan April sampai September, unlikely kita akan buat ke Greece sebab kita akan bersaing dengan local domestic. Kan? So kita nak yang macam shoulder season, not really ni. Shoulder season ni dia dah Slow. kan? Dia slow. There's a peak season, there's a low season. Shoulder ni dia tengah-tengah. Dia tak adalah macam dead town sangat, tapi tak adalah ramai sangat turis. So biasanya kita ambil shoulder. Bulan 3 is shoulder season, bulan 10 is shoulder season. Bulan 10 so shoulder season. Jadi this is a good time. Kalau kita pergi waktu winter sangat, dia terlalu sejuk sangat pula. Something macam tu. October, what is the season for October onward? Autumn. Kalau Europe dia mesti autumn lah. Oh, just nice lah kan? Just nice. Waktu tu, end of September, orang putih dia dah start tak travel dah. Dia dah start. Dia cuti dia biasa sampai bulan 9 orang putih ni. So maksudnya dekat situ crowd dah kurang. So it's good time. I see your trip includes to Istanbul, kan? That's mean from Greece to Istanbul. Let's say like me, I've been to Istanbul already. So let's say I decide only to travel in Greece, and from Greece I decide to come back to Malaysia. Is that okay? Yes. Not to proceed to Istanbul lah. You have to fly directly to Athens. Kita akan berjumpa dekat Athens. On the day yang kita persetujui lah, kita akan beritahu, okay, please be at Athens. Kita akan set kat mana, by what date. So you must be there. So you have to get your flight untuk sampai ke Athens. Then you akan follow Greece punya trip, yeah? So for those yang ke Istanbul, dia akan pergi ke Istanbul. You yourself boleh terus daripada Athens. If you want to go back, boleh terus daripada Athens. You don't have to go to Istanbul. Macam tu. What airlines do you normally use? Kita punya airlines, kita ada biasanya ada 4, either Turkish, Qatar, Emirates or Etihad. Okay. Right. So yang lain-lain, that's why yang saya cakap tadi, airlines daripada Singapore, Scoot ni dia macam Asia X kot. Dia macam murah sedikit for a long haul trip, long haul punya journey. Tetapi saya tak pernah naik Scoot ya. Saya tak tahu macam mana the service quality, especially on the luggage allowance. As we know, low area ni kadang-kadang kedekut on that. You know, they're going to charge you something else lah. The ticket, if I'm not mistaken, daripada Singapore to Athens return, it can take about 1,900. Tapi bag satu single bag je. You have to add on services. As you know lah, that kind of model lah. For us, kita gunakan a full service airline yang of course it will include dengan luggage dia semua sekali. Alright, thanks. Alright. Ada yang tanya daripada Puan Afida, you recommend second booster for vaccination? Saya sudah. Saya tahu lah Puan macam mana sebab vaccination ni kan I think it's a personal choice, right? Some people they do have a different ni. Tapi just nak share keadaan kat Eropah, dia ambil full first and second dose pun dah okay dah. Istilah dia macam itulah. Dia dah good enough bagi dia. Dia tak ambil booster, apatah lagi second booster. Right. But as I said, please do not take my word as what is the best. It's a personal preference. You might have your own choice. Kalau pun rasa macam second booster is needed, your body need that, maybe you ambil lah. Bagi siapa yang rasa sihat walafiat, kan? Boleh berlari-lari laju. Mungkin tak ambil booster, maybe kita pun memang kat Malaysia pun, if I'm not mistaken, tak ramai ambil booster kan? It's a personal choice lah Puan, So answer your question. Okay, faham. One more question. Istanbul punya itinerary
tak share tadi kan. Sorry, I was driving and listening via the headphone je lah. So itinerary for Istanbul tak share kan tadi. Betul, memang saya tak sharekan tadi. Tapi kalau saya sharekan, Istanbul tu bila kita sampai, kita most of the time satu hari kita akan spend dekat area Sultanahmet, Sultanahmet, dan juga kita akan naik cruise ke Kadıköy tu, terus ke sana. Dan the next day kita lebih bagi masa untuk free and easy, siapa nak shopping. So of course, ini biasa yang kita tengok, orang nak shopping sedikit. Sebab flight kita malam tu kita dah kena pergi airport. Jadi pada hari kedua tu sedikit sebanyak kita bebas lah. Kita nak buat apa dekat ataupun apa yang kita prefer. Untuk hari pertama tu saja kita akan lebih kepada main attraction untuk Istanbul pada kali tu. This is future. Ada tak lepas ni ada trip Miss after this with you lah. Miss Iceland is also my wish list, and then there's like a few countries. So yeah, if you have, yeah, maybe nak join jugalah. Well, maybe you can kalau if you follow my Facebook, saya ada pin post satu kat situ. Saya ada pin post. You masuk dalam chat lah, you punya Facebook boleh. You punya ID ke whatever, and your name ke boleh. Boleh. Okay, thanks. Nanti saya ada pinkan kat situ, ada trip yang saya yang sendiri akan pergi. Okay. Dan itu kalau buat, if you want to join, boleh, tak ada masalah. Most probably like solo lah, solo traveller, because yeah. Kita faham je, it's okay. Sebab kita pun nak travel juga kan, sama-sama, tak ada masalah. Okay. Nanti saya sharekan saya punya Facebook dekat ruangan chat . Alright, thank you. Okay. No. Okay, habis dah sejam lebih kita bersama-sama. Dari yang seperti yang Aidi cakap tadi, itulah kita punya nombor-nombor untuk TC kita, tour consultant kita yang ada dalam skrin ni. Aziz tu wajah dia, Anis sekejap tadi dia keluar. Dan so Aidi, ada apa-apa lagi nak ditambah? Soalan tak ada dah buat masa ni. Okay, thank you for your time kawan-kawan semua. Thank you for your time joining tonight. Terima kasih. Okay, maybe one last one. The final itinerary, Miss, the detail one, by when can we have it? Miss, yeah, just ni. Oh, itinerary? Sorry, bukan itinerary, macam details lah, Miss, the hotel ke apa ke, Miss, the detail one. Ni memang itinerary, tapi the detail one is the final one. Biasanya agak-agak bila? Biasanya kita akan buat pre-departure briefing nanti secara Zoom. Waktu tu nanti kita beritahu. Biasanya kita dalam 2 minggu sebelum trip biasanya 2 minggu sebelum trip kita akan buat pre-departure briefing. So middle of February lah. February kan sampai 20 bulan tahun ni 28 ke 29? 28. So must be 14 lah, by 14 lah, 14 kan, 14 February, which is a month lagi lah. Betul. Okay, noted. Nanti kita akan beritahu lah kot. Saya pun tak sure sama ada kita dah ada group ke belum. Tapi nanti kalau ada group nanti biasanya dia akan buat announcement kat situ. Pre-departure briefing kita memang tak pernah tak buat. Kecuali dia tak nak buat. So your maximum packs is berapa ya? Kita nisbah kita macam ni, kita biasanya satu tour leader untuk 6 ke 7 orang travel buddy. Okay, so on this trip is maximum berapa? 18 ke ataupun 15? Mungkin 14 kot. Oh, 14. Okay. So far the confirm numbers dah berapa ya? So far kita ada satu group under me, dan kita sebab kita nak open for another one group sebab kita ada tiket flight. Okay. That's why I say how many vacant lah, how many vacant slot now as per today? Aziz ada information tak? Saya tak ada information lah tu pun kejap. Sebab takut ramai yang interested tapi slotnya sikit.
That is So, also kita akan- another thing. Kalau ikutkan Yang kita kita ada dalam 7 seat lagi lah. Okay, okay. Available. Faham. Okay, Aziz, I most likely interested, nanti I contact you lah Boleh, on boleh. the detail of payment and everything lah. Okay. Okay, itu saja. Terima kasih Ibnu. Thank you very much Ibnu. Saya serahkan kepada Ibnu. Okey, kita akan maklumkan lagi untuk sesi sharing yang ke destinasi lain. Seperti yang ID share tadi last tadi, itulah nama-nama, kalau boleh screenshot lah yang nama dan nombor telefon TC masing-masing. So ID, I think we gonna Kita close. ambil gambar lah Ibnu. Awak ambil gambar boleh lah? Saya tak boleh shot lah. Ya Lambat. ke? Saya kodak saya dah habis lah. Okay, saya boleh. Saya ambilkan. Saya punya lambat sikit, nak kena crop bagai. Tapi kalau boleh semua orang on kamera yang boleh on sekejap. Gelap, blackout. Ya aduh. Apa Siapa tu? cakap? Apa tu gelap, blackout. Baru nampak. Mana? Oh, Kak Ain Blackout ke? Lilin pun tak sempat ambil lagi. Serius ke I'm blackout? Apa tu gelap gelita? Kita dah buka Siapa video dah. nak ambil gambar ni? Siapa nak ambil gambar Saya, ni? Aziz. Ada senyum ni. Saya tengah Kata muka tunggu. kita. Saya tengah tunggu semua orang on camera. Nampak? Puan Ida, Puan Hani. Tu nampak tak muka kita? Saya bagi 30 saat. 15 saat. Seram Dekat tak sini tengok je. muka kita? Dekat Nampak sini tak je. Aziz? Nampak. Seram lah Kak Ain. Tutup lah. Okay. Smile, 1, 2, 3, smile. Okay. Kenapa bila nak ambil gambar je semua Kita senyap? takut tengok muka sendiri. Okey, terima kasih banyak-banyak Takut semua. pula Thank you tengok very muka much. Thanks sendiri. for your time. Semoga bermanfaat ya. Bye semua. Thank you ID. Terima kasih semua. Terima Jumpa kasih. Jamilah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Seram Cantik lah. Kau dah kenapa Ain? Aduh, tolong ni sikit.